time you exercise ni dia kena pecah pada dua main thing. Dia punya rukun ya. Pertamanya dia panggil biomekanik. Apa itu biomekanik? Ini adalah fizik pergerakan, sains pergerakan. Because contohnya, kalau saya nak buat senaman untuk melibatkan bahu saya. Okay? Sebagai contoh, if I were to push my hand up like that, the natural movement adalah, kalau saya tidak ada bebanan, saya boleh bawa daripada sini sampai ke atas. Tapi bila di atas, dia bertemu di atas. Tetapi kalau ada bebanan yang berat, saya tak boleh pergi rendah daripada paras telinga. Kalau ada bebanan yang berat. Contohnya, let's say I take ambil dia lah, katalah. Now, if I were to, let's say, dengan ada bebanan yang berat ni, kalau saya pergi macam kosong tadi, kat sini, ini akan impinge my shoulder joint. Ini boleh merosakkan sendi bahu saya. So, untuk selamat, saya kena start daripada cuping telinga. Dan bila saya tolak ke atas, nak maximize kesan pada otot saya dan sendi saya, bila saya tolak ke atas, saya bertemu di atas. Bukan tolak macam tu, tapi bila tolak, bertemu di atas. Sama juga, kalau saya nak exercise my chest, I got exercise band. Katalah, you have this exercise band. Kalau lah saya nak train my chest, okay? Bila nak train chest, kalau saya tolak macam ni, itu bukan peranan utama yang dimainkan oleh otot ni, dia panggil otot pectoralis. Peranan otot pectoralis adalah untuk bila tolak tangan ke depan, dia bertemu. So this is dia panggil the natural movement path. Bukannya macam ini. Okay? Jadi semua ni adalah dijelaskan oleh hukum fizik pergerakan, biomechanics. Hukum fisiologi. Exercise ni fisiologi. Sebab tujuan exercise kita lakukan adalah exercise sebenarnya, exercise sama dengan stres. Tapi stres fizikal yang menghasilkan perubahan fisiologi yang bercorak, yang positif. Stres ni, kalau stres daripada otak, kerana kita ada tekanan kerja ke apa, itu dia panggil negative stress. Negative stress. Ni physical stress, ialah positive physical stress, akan menghasilkan perubahan lebih kurang sama. Tetapi tujuan kita buat positive physical stress ni adalah supaya berlakunya perubahan fisiologi pada yang 5 benda saya sebut tadi. Hormon, neural, metabolic, kata ada, muscular, cardiovascular. Apakah perubahan-perubahan yang berlaku yang kita nak? Jadi untuk menghasilkan perubahan fisiologi yang kita nak, dia mesti ikut dia punya hukum berdasar pada dos latihan. Training dose. Yang juga berdasarkan kepada training angkubah yang tertentu. Apakah angkubahnya? Kalau latihan kekuatan, ialah mungkin angkubah pertama adalah bebanan, the resistance. Berapa kali saya buat ulangan, berapa set, berapa rehat di antara set, itu adalah angkubahnya. Kalau pergi jogging, untuk cardiovascular, angkubahnya adalah intensity ditentukan oleh nadi dan juga berapa lama saya perlu lari. Itu adalah angkubahnya. Kalau saya buat stretching, kalau saya buat passive static stretching, ialah julak pergerakan, range of motion, dan juga how long should I hold on to that stretch. 2 angkubah. Jadi, kombinasi angkubah-angkubah ni yang menetapkan dos latihan, itulah akan menghasilkan perubahan fisiologi yang kita nak. Tapi, semua ni mesti dilakukan dengan teknik yang betul. Barulah senaman tu berkesan. Nak faham tuan-tuan? So, sini saya nak Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Right? Ready. Ini adalah untuk otak.
nak elak nyanyok. Tuan-tuan, tuan-tuan dah nak nyanyok kan? Dan juga promote intelligence. Tak nak nyanyok. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Ibu jari, anak jari. Everybody show me. Show me. Ibu jari, anak jari. Bukan ibu jari, ibu jari. Ibu jari, anak jari. Ibu jari, anak jari. Okey. Tukar. Tukar. Tukar, tukar. Saya ni image, apa ni, mirror you. Tukar. Tukar. Sudah. Tukar. 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 Lagi laju. Ikut saya. Jangan ikut tuan-tuan punya rate pace. You follow my pace. Tukar. 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 Dah laju. Ikut saya. Tukar. Tukar. Sudah. Buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba buat muncul macam ni. Bawa muncul ni boleh serapat boleh ke you punya forearm. Boleh tak? Cuba. Okay. And then tense up. Betul-betul tarik keluar. Macam burung apa? Macam itik lah. Macam crane. And then from here, cuba buka. Lentik selentik-lentiknya. Buka betul-betul. Okay. Bawa. Betul-betul tarik. Betul-betul. Muncul betul-betul. Buka. Luas. Jangan buka macam tu je. Tarik betul-betul. Lentik. Betul-betul lentik. Alright. Are you okay? Now, saya nak buat coordination. Yang ni buka. Yang ni muncul. Satu muncul. Satu buka. Tukar. Kuat. Jangan lebih kurang. Tukar. Kurang 10 kali. Tukar. Ini koordinasi, kekuatan, flexibility, sekaligus coordination. Okay. Betul-betul kuat. Jangan macam ni. Tak ada benda, teman-teman. Tak ada benda. Tak ada intensity dah. Betul-betul kuat. Alhamdulillah. Good. Are you okay? Good. Okay, are you okay? Good. Now, ni saya tunjuk ni sambil di atas kursi je ni. Awal-awal ni saya tak nak lasak-lasak lagi. Lasak-lasak lepas-lepas ni tuan-tuan. Atas kursi saja. Nak tunjuk betapa mudahnya exercise atas kursi je. Next exercise. Tadi ni a simple exercise untuk kita buat untuk katalah cuba duduk di hujung kursi tuan-tuan. Duduk di hujung kursi. Okey. Hujung kursi. Okey. Now, tadi saya cerita tentang apa? Crossing the midline. Your midline, if you bring your body part, hand or leg over to the other side, dia akan merangsang activation dekat otak. What I want to do this is a combination of stretching and coordination at the same time. Maknanya baik untuk pinggang, baik untuk otak sekaligus. So, okay? So what I want you to do lah, from here, I want you to go sejauh yang boleh. Tangan sejauh yang boleh. Then sejauh yang boleh. Okay? So tengok kalau saya duduk tebal ya. Okay? Now duduk sini. Pusing badan sejauh yang boleh. Tangan ni tolak kat sini. Okay, kalau tengok. Okay, saya go as far as possible. Tolak kat sini. Sejauh yang boleh. Pusing. Sejauh yang boleh. This is called dynamic stretching. Okay, dynamic stretching. Dia akan membantu memberi tegang bahagian sini ni. Kat pinggang So cegah sakit pinggang ni. Penting So at the same time, because you cross over, your limb ni cross over to the other side, dia akan juga invoke otak sebahagian kanan dan bahagian kiri. Okay, another simple exercise. A very simple exercise ialah, ini adalah untuk kekuatan, kekuatan pangkal paha, untuk lutut sekali.
baik untuk lutut. Sambil duduk saja. Baik duduk. And dia juga ada elemen bahagian abdominal. So, apa saya nak tuan-tuan buat ialah angkat kaki. Cuba angkat kaki sebelah. Saya tak nampak tuan-tuan lah. Okey, angkat tinggi lagi. Angkat tinggi lagi. Good. Boleh angkat ya? Boleh? Tahan kat situ. Now, hujung kaki. Tengok hujung kaki saya. Masa you angkat ni, hujung kaki ni menghala ke arah badan. Tinggi. Okey, boleh? Tahan situ. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Satu. Kaki sama Itu baru satu. Naik lagi. Saya nak kurang-kurangnya dapat 5. Angkat lagi. Ini. Kalau angkat lebih kuat tak mau. Dia kena angkat setinggi yang boleh tuan-tuan. And then point your toes towards your body. Angkat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada rasa dah? Ada rasa? Itu baru 2. Ada 10 lagi. Tak ada. Tuan-tuan buat sendirilah. Okey. Tapi sebelum tu, oleh kerana buat kanan, kena buat kiri. Jadi tak balance pula. Okey. Sebelah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Okey. Letik kaki point. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 1. Ini kita ulang. Maknanya 5 kanan, 5 kiri. Maknanya 1 set. Cukup. Tak perlu buat 2 set. 1 set tu cukup. Apa tujuan? Ini sambil-sambil juga kerja kat office ni. Nak, kat office boleh buat ni. Lepas TV pun boleh buat. Tujuan adalah nak kuatkan peha, pangkal peha, baik untuk lutut. Ini baik untuk lutut. Simple exercise kan? Ini adalah senaman-senaman kekuatan. Next exercise lagi. Untuk apa lagi? Tuan-tuan nak bahagian apa? Nah, untuk bahagian perut sampai atas kursi. Okey? Duduk kat ujung kursi. Ni nak tunjuk, ni senaman mudah kat office ni. Okey. Now, cuba tuan-tuan lean. Lean ke belakang, lean. Kaki apa? Jangan terangkat, Angkat. Jangan sentuh Jangan sandar. Sentuh saja. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Biar ada jangan betul-betul sentuh dengan belakang. Maknanya bila saya go perlahan, okey? Jangan tengok atas. Tengok ke depan. Okey. Sentuh, atas balik sikit. Stay there. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya nak tuan-tuan stay dalam posisi ni. Tuan-tuan kena zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni 33 kali, boleh? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah. Ikut pace. Sampai lama mana tuan-tuan kena duduk kat sini? Sampai tak boleh. Tuan-tuan rasa ada krem. Kalau rasa nak krem, kena bangun. Jangan duduk. Lepas habis ni, lepas selesai masa exercise ni, bangun. Sebab apa tujuan bangun? Nak bagi stretch balik otot ni. Sebab kalau dia dah habis rasa dah tak boleh dah, you duduk juga, otot akan masuk, sudah. Ya, krem perut. Tak ada pasal-pasal. Nak elak daripada krem perut, sudah aja bangun. Bagus. Okey? Ya? Nak lemak? Lengan. Oh, lengan. Nak buang ni. Orang perempuan ni tak nak buang ni. Ni, kawan Kelantan ni, daging musi. Musi dalam dia. Lagi mahal tu. Musi dalam ni. So, what you can do, yang ni tuan-tuan. Okey. What you can do lah. Katalah you duduk. Letak tangan you di bawah peha. Di tepi kursi ni, hujung ni, di bawah peha. Okey, cuba. Okey, letak kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Apa you buat lah, you angkat badan, guna kedua tangan. Okey, setakat mampu. Up. Kalau boleh, kalau terpaksa, biarlah kaki pijak tak apa, tapi semua bebanan di tangan. Okey? Macam ni sama tak? Bila naik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, turun.
Lagi, naik lagi. Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Turun. Buat 10 kali. Nah, kebaikan senaman ni, the compression effect, bila dia tekan ni, body weight di atas ni, dia juga memampakkan tulang. Bukan setakat otot. Mencegah osteoporosis di tangan. Osteoporosis di tangan. Juga menguatkan bahu. You terasa juga bahagian sini. Tapi kalau you dah gagah besok, you buat 10 kali lah katalah. Ni kalau let's say, ini dah gagah. Tak payah guna ni. Kalau boleh terangkat terus. Boleh tak terangkat terus? Cuba buat kat rumah. Kalau tak terangkat, buat setakat. Kalau tak terangkat, guna kaki dulu. Tak apa. Sebahagian daripada berat badan, ditampung oleh kaki. Okay. So, do this. Berapa set? 1 set. Tolak. Ini, kita nak work opposite. Dia gini. Kalau kita tolak, otot lain. Kalau kita tarik, otot lain. Otot manusia ni dia ada suami, ada isteri. Dia panggil agonist, antagonist. Dia mesti ada dalam family dia. Jadi kalau satu otot memanjang, satu lagi otot akan memendek. Dia work like that. It goes like that. Dia tak boleh sama-sama nak contract, sama-sama nak expand. Kalau satu nak expand, satu mesti contract. It goes like that. So bila kita exercise, wajib kita kena bagi some balance kepada otot yang berpasangan ni. Tak boleh kata bagi depan saja tapi belakang tak bagi. Kita kena bagi balance development. Kalau tadi kita tolak dan kita tarik. So dah sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di kursi, pegang hujung kursi ni, tepi kursi ni. Tapi pastikan you punya back is locked. Jangan rounded, no rounded back. Raise your chest up. Raise your chest up. Tulang kipas ke belakang sikit. Okay. Kunci pinggang kat situ. Pegang tangan kat sini. Pegang tangan sini. From this position, saya nak tuan-tuan tarik badan ke bawah. Biar pecah kursi tu. Tarik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas. 1. Tarik lagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas. 2. Buat 10 kali. Hari kita tak buat semua dos lah. Sepenuhnya hanya nak tahu, nak belajar. So, apa kesan dia? Dia akan kuatkan semua, especially otot bicep, forearm muscle ni. Dan juga you rasa, dia akan bagi compression kepada tulang belakang. Ini cegah osteoporosis di tulang belakang. Okey, faham tu? Ini penting. A simple exercise to be done. Tangan kat sini, tuan-tuan. Letak tangan kat sini. Now, from this position, lean forward and push up. Berat badan di tangan. Ini satu badan bahagian atas kerja. Sama juga sikit. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau tuan-tuan betul-betul mau challenge yourself, kita boleh buat sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. And then kita relax, kita buat katalah 10 kali. Another variation ialah you hold on to this position selama yang boleh. Tak semesti dapat buka sikit buat apa, tapi selama yang boleh. When you do such thing, a lot of pressure onto the on the arms. Bukan setakat arm, your shoulder, your back, all there. Semua kerja. So you duduk kat situ sampai tu senaman yang paling mudah untuk relax your pinggul, and that also good for your knees ialah cuba letak kaki macam ni. Boleh? Okay, letak kaki maknanya tapi jangan tindihkan dengan buku lali yang kena atas pohon, sakit, tajam tu. So avoid buku lali, letak atas pohon, tak kaki macam tu. From this position, apa yang saya nak tuan-tuan buat ini untuk regang supaya tak sakit pinggang. What you do lah, lean forward. Lean forward serendah yang boleh. Kalau boleh, tangan masuk. Ni tengok tangan saya masuk ke celah ni. Saya masuk ke celah ni. Saya grab saya punya lutut ke depan ni. And I pull my body. And then saya bawa, kalau boleh, dagu saya sentuh saya punya sternum. So I'm going to stretch not just this, tapi juga orak-orak ke bahagian belakang. The muscle bahagian belakang. So I'm going to go like that. And when you do this stretching, you must hold on to this position for at least 30 saat. Dia punya tamak ninah. Macam kita semayang, ada tamak ninah kan? Rukun tamak ninah dalam stretching passive static untuk relaxation, so kurang-kurangnya 30 saat. Okay? Jangan lama sangat, 30 to 40 second is more than enough. Then after that, you repeat on to the other side. Okay? Cuba, ladies and gentlemen, jom kita buat. Buat dulu. Okay?
Letak atas paha, pegang ni, tangan tarik. Makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Okey, sambil bernafas. Ini adalah untuk kuatkan bahagian otot bahagian dalam, panggil adductors muscle group. Now, letak tangan macam ni. Tengok. Ini, letak your fingers rest kat the base of your palms like that, open up like that. Okey? Yang ni letak macam ni, letak macam ni, close like that. Boleh? Okey. Tujuan ialah you nak avoid the knuckles daripada kena paha. You want to avoid the knuckles. So what you do ialah you letak kat situ. Letak dekat paha. Okey, dekat kat dalam ni. Okey. Nak letak kat mana ikut you lah. Nak letak kat hujung sini ke, tengah ke, kat dalam ni ke, up to you. As long as tujuan ialah di sini saya nak kepit. Saya nak kepit tangan saya ni, kalau boleh biar hancur tangan saya ni sekuat-kuatnya. Tujuanlah supaya saya tense up bahagian dalam ni. Okey, nak kuatkan bahagian ni. Baru tuan-tuan. Okay, now bismillahirrahmanirrahim. Jom kita kepit. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Relax. Satu. Oh, lagi. Tuan-tuan, zikir sekali. Tolak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dua. Now, what you do? Tuan-tuan boleh duduk relax. Sambil duduk tuan-tuan, sambil duduk di atas kursi. Senaman ni juga mencegah masalah prostrate problem bagi lelaki. Cegah prostrate problem. Okey, cegah masalah buasir, tuan-tuan. Kena faham ni? Okey, cegah masalah buasir. Jadi kalau bagi wanita, faham-fahamlah macam anak dara. Anak dara. Okey, apa tuan-tuan nak buat? Tengok saya buat dia, saya nak ajar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, tuan-tuan sedut nafas melalui hidung. And then you transfer your punya breathing kepada your belly. Bukan dada. Masa you sedut nafas, jangan dada kembang, tapi perut yang kembang. Okey, faham ya? At the same time, masa you sedut nafas, dia pergi ke perut kembang ni, you tarik macam you nak tahan kencing. Bayangkan you nak kencing, toilet tak ada. Pernah rasa tak? Pernah tak? Tapi nak buat senaman ni, pastikan pergi buang air dulu. Pergi buang air dulu, baru buat senaman ni. Jangan tengah nak kencing, baru buat senaman ni. Jangan. So, buang air dulu. Masa you sedut nafas, you akan focus your air into your belly. Lepas tu, masa sedut nafas juga, serentak dengan tu, seolah-olah kencing nak keluar, you tarik masuk balik. Faham ya? You habis nafas, you dah tarik habis dah kencing, masa tu, you kemuk, you tahan, sekurang-kurangnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru you lepas. Bila dilepas, relax habis. Faham ya? Fokus pertama ni, kita paling pertama sekali, kalau kita ada dua, depan dan belakang kan. Tuan-tuan ada satu ke dua? Ketiga. Saya ada dua je. Tuan-tuan depan belakang. Ada tiga. Tak ada dua depan kan? Ada dua je kan? Sekarang ni kita fokus depan. Bukan yang belakang, depan dulu. Untuk senjata depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya sedut, saya akan tahan kencing nak keluar, saya masukkan balik. Then habis saya sedut nafas, saya akan kemut sekuat-kuatnya. Tahan kat situ. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Let go. Go. Habis nafas, sedut balik. Sedut, masuk air kencing itu, and tahan, kemut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lepas. 10 kali. Jom dulu. Jom buat, tuan-tuan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Inhale. Sedut. Kemut. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas. Lepas. Okey. Sedut. Kenapa muka garang ni? Sedut. Okey, buat sendirilah, buat sendiri. Okey. Itu lepas 10 kali you rehat sama juga. 1 minit dan you ulang balik 10 kali. Buat 3 kali. Insya-Allah. Ini boleh buat hari-hari. Ini adalah untuk menyihatkan bahagian depan lelaki supaya tidak ada masalah prostrate. Okey? Now, masalah wasi. Kalau tadi kita fokus bahagian depan. Sama juga. This is where you kena pakai your mind control. Through mental control. You sedut nafas,
Masa you sedut nafas tu, you start to lock. Dia panggil analog. A-N-A-L-N-O-C-K. Analog. You macam kemut. Tahan kentut lah. Sedut nafas. And then bila sampai ke muncak, you kemut sekuat-kuatnya. Okay? Kemut sekuat-kuatnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. And you let go. Ini untuk bahagian belakang. Ini ada juga untuk bagi darah pergi kat situ. Cegah buasir. So basically you buat the same thing. Tadi kita buat depan, now kita buat untuk belakang. The third way, the third method little bit more advanced lah, ialah kita buat alternated. Kita sedut kali pertama, kita fokus bahagian depan. Lepas. Dan sedut kali kedua, kita fokus bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Lepas. And then after that, kita balik ke depan. So kita katalah kita buat 10 depan, 10 belakang. So this will have the alternative. And doing the alternative ni antara depan dengan belakang juga kita promote intelligence. Dia panggil motor control intelligence kepada badan. Jadi kita supaya badan kita jadi lebih cerdik. Ambil botol mineral kecil. Kalau mungkin at the beginning of the program ni tak payah pakai berbadan lagi lah. Tapi bila besok dah gagah sikit, saya syorkan you carilah air mineral, botol air mineral yang minimal ni. Ya, pakai yang botol dah pakai pun tak apa, isi air je. What you do lah, bismillahirrahmanirrahim. You akan dipanggil frontal raises. Tapi bila kita berdiri, very very important, bila kita berdiri, buka kaki luas pinggul, make sure that lutut kalau pada pandang sisi must be slightly bent. Bila kita berdiri. And back must be secure supaya kita protect kita punya tulang belakang. Sebab bila saya angkat berbadan macam ni, pusat graviti kita akan berpindah ke depan. Kalau kita straight macam ni, maka lebih tension tinggi bahagian pinggang. Supaya kita nak avoid pada sakit pinggang. So that's why you do, bila kita berdiri, bend your knee slightly. Dia panggil counterbalancing position. So from here, what I want you to do lah, saya nak tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, perlahan je. Relax. Jangan tegang. Relax. Angkat setinggi yang boleh. And down. So ambil sedut nafas, inhale and out. Itu saja. Okey? Buat 10 kali. Kalau tak ada botol, everybody yang tak ada botol, just tangan kosong. Jom. Sambil duduk boleh buat. You boleh kalau sambil duduk pun boleh buat. Okey? Okey, relax tangan. Up. Inhale and exhale. Okey? Buat 10 kali. Inhale. Ini akan bawa darah pergi ke bahu. Okay. Now, because this is actually, kalau ikut sebenarnya, kita sebenarnya kalau betul-betul resistance training, kita tarik nafas sebelum naik. Di sana. Kalau kita buat stretching, kalau kita buat qigong breathing, sebab ini kalau berbadan berat, sepatutnya kita start nafas dulu. Kalau kita pakai yang berbadan berat, bila turun sedut, naik, hembus di atas, bukan hembus di sini. Ini tahan nafas sampai ke muncak baru hembus. Bila turun sedut, naik, tahan nafas, hembus. Itu sekiranya kalau kita pakai berbadan. Tapi kalau tuan-tuan tidak pakai berbadan, kosong, hanya untuk stretching and breathing, you akan bila naik sedut. Hembus di bawah. Tak sama breathing kan? Ingat, tengok, breathing dia tak sama. Satu untuk latihan kekuatan, satu lagi untuk latihan flexibility, qigong, lain. Cara pernafasan lain. Ingat kan? Kalau saya pakai berbadan tapi lebih betul latihan kekuatan, saya akan sedut nafas dulu. Hembus, inhale. Itu latihan kekuatan. Tapi kalau latihan stretching and qigong serentak, naik, inhale. Nampak tuan-tuan perbezaannya? Okey? Boleh jelas? Next one pun sama. Ni kosong dulu. Ini untuk nak bagi look apa kata supaya sendi ni cantik ah.
You angkat tangan sisi. Jangan tegang. Sisi, up. Belakang tapak tangan bertemu di atas. Bertemu di atas. Belakang tapak tangan. Okay? Dan down. So, inhale. Out. Inhale. 10 kali. Out. Inhale. Out. Ini adalah untuk stretching ataupun qigong. Tapi kalau latihan kekuatan, latihan kekuatan, ada bebanan, sedut nafas dulu. Tak naik habis pun tak apa. Kat situ. Hembus di sini. Bila turun, sedut. Ini latihan kekuatan. So, breathingnya lain sikit. Faham ya tuan-tuan? Kat tepi. Now, the next one ialah half rotation. Half rotation, back macam contohnya kita buat kata backstroke. Inhale. And then sampai separuh, you go down. Inhale. Tuan-tuan, this movement, you can do very slow ataupun kata moderately slow. Kata jangan laju, moderate. Jangan sekali-kali, very important untuk bahu, jangan sekali buat windmill. Ini bahaya. The speed matters. Kalau you buat laju, boleh rosak you punya ligament. Sudah faham ni? Rosak ligament. Jangan tengah awal macam tu. No. You can do this. Daripada naik spine, you go forward. You go forward. Let's say, this is for let's say kata forward stroke. You can go, contoh, tuan-tuan, ikut surat saya, tapak tangan. Ini jangan buat laju. Go down, up. Sejauh yang boleh, ke depan, daripada atas ni, all the way forward. Tangan, buka sini. Ni, buat 10 kali. Slow and deliberate. Jangan sekali-kali buat laju macam kipas. That's going to be very dangerous. Okay? Breathe. Kalau boleh, breathing. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kalau reverse pula, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Maksudnya every time you lift up, you inhale. Every time you go down, you exhale. Itu untuk dynamic stretching and also for breathing exercise. Berbanding tak sama dengan resistance training exercise. Exercise untuk nak buang, you mau kan ni, mau hilang ini ah. Ini apa ni, panggil apa ni? Belly fat. Ini panggil apa ni? Ini panggil excess baggage ni. Ini apa ni? Lemak manja, bos. Spare tire. Lipat manja. Lipat manja. Pushback. Spare tire. Spare tire. Pushback. Okay. Okay. This is great to stretch the lateral side. Also good to tone up this area. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. You know what you do lah? Tengok ah. Okay. What you do macam kata, if I were to hold kata macam saya pegang tempayan besar, what I do lah? Tangan ni, tengok. This one goes up. Tengok tapak tangan saya. It goes up like that. And ni maknanya it goes over my head. And the same tangan ni try to point to down ke hujung to the heel of the tangan kiri ke tangan kaki kanan heel, and I try to look down. Tapi tangan ni maintain to be high up over your head and go to the side sikit, for the body. So and then after maknanya I will go like that. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. After that I will go to the side pula. Ingat, ini over the head dah. Bukan tangan macam ni dah. Tangan must be, the palms faces up to the sky. Tangan ni, dia nak pergi tuju ke arah the heel, tumit kaki sebelah tadi. And muka kita, cuba toleh ke bawah. Nak tengok ke bawah. Tangan ni, don't ke atas kepala. Atas kepala, ke sisi. Kaki kena bengkok sikit. You must bend your knee slightly. And change. Sama juga. Zikir, sambil zikir. Then after that, change. Buat 10 kali kanan, 10 kali kiri. You can feel. This is good to stretch the lateral side. Ini mengurangkan ketegangan di pinggang. Great untuk firm up bahagian sisi ini. Ini sisi ini. Right? Mudah, Okay. Important stretches, tuan-tuan, ialah cangkung berak. Tahu cangkung berak? Cangkung kecil.
You know, a lot of people do not do this. Tapi sebenarnya, betapa ruginya kalau you tak buat senaman ni. Because satunya, it helps to improve your flexibility of the knee. At the same time, dia jaga kesihatan lutut, jaga kesihatan pinggul, improve your balance and coordination. And then, dalam keadaan kecemasan di mana you tak jumpa jamban duduk kotor-kotor, hanya ada jamban cangkung. Kalau you tak praktis ni, tak boleh nak berak you. Tak boleh nak berak you. Lelaki pun tak boleh berak kalau tak boleh nak cangkung ni. So, cangkung is a very important stretch. Bagi saya, I will rate this as my top 3 stretches for very, very important to be done untuk bahagian kaki. Must do. Siapa sayang lutut, must do this stretch every day. Sekerap yang boleh. So, buka kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kaki luas pinggul. Okay? Luas pinggul. Okay? Angle your toes to the side. Lebih kurang 35 darjah. Jangan point straight. Angle to the side. Angle to the side. Daripada sini, turun perlahan-lahan. Turun perlahan-lahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun. Turun, 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 turun. Sampai habis. Bila habis turun, pastikan tapak kaki rata di lantai. Jangan terangkat. Kalau terangkat, tumit terangkat, ia akan attack ni. Rosak ACL. Rosak lutut. Kena faham tu? Okay? Now, from this position, you sendal lutut you dengan siku ni supaya lutut tak collapse ke dalam. That's why you sendal kat situ. You duduk lebih kurang 30 saat. 30 saat. Okay? You know what I do normally? Saya akan buat ni sambil saya gosok gigi, tuan-tuan. Pagi-pagi saya gosok gigi macam ni lah. Kadang-kadang tengah buat ni bunyi kup. Sendi kat pinggul, masuk balik. Sendi kat pangkal paha tu. So, you gosok gigi. Selagi tak selesai gosok gigi, duduk macam ni. Tuan-tuan. Apa salahnya? Yes, there you are. One exercise done for the knees. Sambil gosok gigi saja. Now, kalau nak bangun, cara nak bangun pula. Jangan bangun mengejut. Siapa bangun mengejut, silat air bulan, pitam. Boom. Blackout. Ramai yang jatuh dalam bilik air sebab pitam, kerana dia bangun mengejut. So, kalau boleh, nak bangun, support body weight. Support your body weight dekat tangan dulu. Okay. Then, okay, up. And then masa naik ni, point the toes. Kaki ni, hujung kaki tadi, angle kan. Bila tolak badan, point the toes ke depan. And then, berhenti sekejap kat sini. Berhenti sekejap kat sini. Rest your body weight kat mana letak lengan dekat pangkal paha ni. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baru bangun. Slow-slow. Jangan mengejut. Sebabnya, kebanyakan orang, kalau dia daripada bawah, terus naik, tiba-tiba dia bukakan saluran darah itu, dia shoot up, dia panggil postural hypertension. Hypertension. Menyebabkan you boleh tumbang tu. Boom, blackout. Ini saya nak elak daripada you tumbang. So, lepas you bangun, jangan terus turun. Allow the blood to recirculate. Dia regain balik dia punya normality. And then, saya katalah, kalau you zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dapat 3 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maknanya dah dia return balik, dia you turun balik. Angle your toes, go one more round. Turun balik. Tuan-tuan, saya every time saya buat stretching, saya akan, sama ada saya zikir ke, saya baca Fatihah ke, saya baca Qul Huwallah ke, at least, saya dah calculate, kalau saya baca Fatihah, nak 30 saat biasanya, 2 Fatihah, 30 saat. So, saya akan hadiahkan Fatihah pertama untuk mak saya, yang kedua untuk arwah ayah saya. Selesai, 1 set. Okay? Dan round kedua, saya hadiahkan Fatihah untuk isteri saya, dan juga anak sulung saya dulu. Masuk round ketiga, anak lain pula. So, jadi kita tidak buang masa, tuan-tuan. Jadi, rather than kita tak perlu keep time, kita sebab apa? You dah time. 1 Fatihah, 15 saat. Atau kalau kita istighfar, mungkin 30 saat tu, maybe 8 istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin 7-8 istighfar, selesai 30 saat. So, kita tak buang masa. Kita dapat pahala, kita dapat kebaikan daripada apa kita lakukan. Ingat, nak bangun tadi, support your body weight di tangan. Okay, berat di tangan. Then, point the toes forward.
Support your body weight sekejap, berhenti sekejap, and naik perlahan. Kalau you sayang lutut you, ini wajib hari-hari. Bukan sekali sehari tau. Pagi ada, petang ada, malam ada. Ini tak ada overdose. Tak ada overdose. Lagi kerap buat, lagi bagus. Now, I just want to share with you, squat. This is tadi kita belajar squat yang static, lebih pada stretching. Ini adalah untuk menguatkan, untuk kuatkan, khususnya kuatkan lutut, kuatkan paha ni, kuatkan punggung, kuatkan pinggang sekaligus. Lebih kurang 300 otot dilibatkan dalam squatting ni. Tapi primarily, tujuan kita buat squat ni ialah untuk kuatkan bahagian pangkal ni. Ni, lutut khusus, nak jaga lutut. So, teknik kena betul tuan-tuan, sebab a lot of people buat squat tapi kalau teknik tak betul, menjahanamkan lutut. Mungkin rosak pinggang. Mungkin tuan-tuan start dengan kosong dulu, and gradually you start to progress yourself, pegang botol air mineral ke, and then pakai this. Saya suka pakai ni sebab, you know, sometimes it's motivation also tuan-tuan ya. Sebab jadi bismillahirrahmanirrahim. Sama juga, you buka kaki luas pinggul. Ini I want to go for deep squatting ya, supaya lebih banyak involvement bahagian punggung. Tuan-tuan nak dapat punggung congit, orang Kelantan panggil punggung congit. Sini panggil apa? Punggung apa? Punggung cantik, punggung yang bergolek-golek tuan-tuan. Oh, mantap, montok tu. Ha? Montok, tuan, punggung montok. Orang Kelantan panggil punggung tonggek. Punggung tonggek. Punggung montok. Okay. Now, you want to have that kind of punggung yang memang seksi macam negro tu. Okay, to be really firm, tapi nak firm lah. Ialah, you do this exercise. Now, macam tadi juga, now you angle your toes to the side, 35 degrees, and from this position, you go slow. Bismillahirrahmanirrahim. You go down slow, macam juga turun tadi, down, and jangan laju, berhenti sekejap, subhanallah, naik. Allahu Akbar. Sambil sikit lah. Ambil 3 saat untuk turun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bawah ni, subhanallah, naik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. So, kita buat lebih kurang 10 hingga 15 kali. Tetapi, tengok teknik tuan-tuan. Bila tuan-tuan turun, I want you to go all the way down, tapi dengan syarat. Dengan syarat ialah, bila di bawah, lutut ni kena ikut arah hujung kaki. Lutut ikut arah. Lutut tak boleh lebih pada hujung kaki. Jangan lebih daripada hujung kaki. Kalau lebih, rosak ni. Ni dari segi lutut. Ingat, dia straight ikut arah hujung kaki. Jangan lebih pada hujung kaki. Then, bila nak naik dan turun, jangan guna fokus kat lutut. Fokus kat bahagian pinggul. Tolak daripada pinggul. Pinggul, daripada pinggul. Bukan daripada lutut. Tolak, push from your hip. And then, bila you turun, very, very important, tulang belakang. Bila you turun, tengok depan, jangan tengok bawah, takut then that will curve your spine. Jangan tengok atas. Tengok ke depan. Bila you turun, bismillahirrahmanirrahim, tengok belakang saya. Punggung ke belakang, punggung ke belakang. Badan condong ke depan sikit. Badan condong ke depan sikit. There, I stop there. Bila naik, I drive daripada pinggul saya. I drive from my pinggul. Bukan daripada lutut. Okey? Yang ni, kalau tuan-tuan buat 1 set, 2 set tanpa bebanan, hari-hari boleh buat. Tapi, sebenarnya tak perlu buat hari-hari, buat selang sehari. You buat selang sehari, insya-Allah ini kuat. Tapi penting ialah, kalau boleh, every week tambah bebanan. Mungkin minggu pertama ni kosong. Minggu depan peganglah 1 botol ni. Minggu seterusnya pegang 2 botol kiri kanan. Seterusnya pegang yang ni 1 botol. Macam ni pegang 1 botol. Minggu seterusnya pegang 2 botol. Jadi you are going to get stronger and stronger and stronger. You tak sedar that you akan going to get stronger. Because you are imposing, dipanggil progressive overload secara very gradual. Just imagine kalau tuan-tuan tambah
1 kg 1 minggu. 1 kg 1 minggu. 1 bulan dah 4 kg. Kalau 10 bulan 40 kg tanpa disedari. You trust me, you're going to get strong without realizing about it. Buku tebal ke, botol air mineral ke, ini one of the most common problem di kalangan kita lah. Tulang belakang ni tak gagah, tulang. Otot mungkin gagah, tulang tak kuat. Jadi kalau kita buat squat tadi dengan berbadan, kita cegah osteoporosis di kaki. Tadi kita tongkat badan kita dengan ke atas kursi tadi, tercegah osteoporosis di bahagian tangan. What about tulang belakang? What about tulang belakang? Macam mana nak kuatkan tulang belakang? Ini bukan untuk more on tulang, supaya dia kuat. Jadi supaya tulang tu kuat, ia mesti ada pressure. Tapi jangan terlalu too much. So what you can do lah, macam ni saya ada weight kat sini. Okay, ini weight ni 7.5 kg. So what you do lah, letak atas kepala. So just for maybe 1 minute. So kalau boleh, jalan. This is great for your posture, good for your posture. At the same time, to strengthen your spine daripada pangkal sampai ke hujung. Alright? So, tuan-tuan tak adalah weight ni. You don't have this. What you can do? Ni. Botol air mineral. Letak kat situ. Timbang dia. You tengok setengah orang India pun dia boleh junjung benda berat-berat, balance. Alright punya. Kenapa orang dulu dia letak bako di atas kepala tau. Orang dulu dia carry. Dia tidak ada sling bag macam kita sekarang. That's how they walk. Dia tak pegang pun. Benda punya balance. Fantastic. Orang sekarang mana boleh buat. So saya showkan this exercise. Tuan-tuan buat ni 1 minit je. 1 minit. Bukan lama. Buatlah setiap 5 hari sekali. Bukan hari-hari. 5 hari sekali, tuan-tuan. Tak boleh buat ke? Nah, investment untuk protect your spine, at the same time to improve your posture. 5 hari sekali. Boleh buat kan? Solat. What can be done? Salah satu senaman yang paling penting untuk jaga kesihatan ini, pinggang khususnya, supaya tak sakit pinggang macam saya cedera dulu. At the same time juga berkesan untuk merampingkan bahagian abdominal ni. Okey, juga menguatkan bahagian bahu, menguatkan juga bahagian lain-lain badan, tapi fokus utama di sini. Di sini. Maknanya dia dipanggil teras badan, core, the core region. Dia akan melibatkan keseluruhan bahagian tulang belakang ni. It will strengthen dia punya tulang sendi ni khususnya. Now, what you can dipanggil planking. Planking ni ada banyak. So, bismillahirrahmanirrahim. Basically, katalah tuan-tuan baru sudah solat maghrib. Assalamualaikum. Atau solat zuhur ke. Assalamualaikum. Selepas asar lah. Ya? Lepas hadis nama lepas asar. Sambil tunggu berzikir. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, get ready. Lengan di atas lantai. Lutut. Hujung kaki. When you are ready, once you are ready, ingat, lengan, lutut, hujung kaki. Jari kaki. From once you are ready, you lift off lutut daripada lantai and you adjust. Lutut boleh bengkok sikit tak apa. You adjust supaya bahagian pinggul dengan bahu selari. You stay there. Now, sambil tu berzikirlah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Katalah, you baca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu dah berapa dah? 1.5 minit. Jadi tak sedar. Ya. Sampai you tak boleh. Eloknya, your target is about 2 to 3 minutes. Selagi you boleh buat 2 to 3 minutes, Alhamdulillah. Tak boleh, you kena usahakan. Now, kadang-kadang, tengah buat senaman ni, saya showkan tuan-tuan buat at least 2 minutes lah, minimum. Okay? Mungkin peringkat awal ni tak mampu. 30 saat pun dah runtuh. But, work towards that. 2 minutes or 3 minutes. Now, kadang-kadang you tengah buat senaman ni bunyi. Tulang belakang bunyi. Kup, masuk. Kalau sendi-sendi itu tak masuk di dia tempat asal dia, kadang-kadang bila you buat ni makin lama you tahan kedudukan, makin bunyi. Pak, pak, pak. Bagus. Maknanya, dia dah kembali kepada posisi parking normal. The normal resting place. Tapi kalau tak bunyi, jangan paksa. Jangan, tak bunyi. No. Kalau tak bunyi, maknanya
okay lah, joint is secured in the right places. Tapi kalau bunyi maknanya has been realigned to be placed back into the normal condition. Kadang-kadang bunyi dekat ni, dekat sendi pinggul ni. Okay, so the common parts biasanya akan bunyi dah bahagian L4, L5. L4, L5 ni bahagian betul-betul pusing pusat pusing ke belakang. That's a normal place itu bunyi, ataupun bahagian sini. So saya normally kalau saya buat latihan kekuatan in the gym, this is my last exercise of the day. Sebabnya selepas saya buat banyak exercise, kadang-kadang I challenge my spine to maybe slightly move daripada dia punya position. So when I do this exercise, dia akan membetulkan kedudukan sendi itu kembali kepada kedudukan yang normal. Very important exercise. Biasanya kalau saya pergi kalau tidak sembahyang maghrib pun, lepas maghrib, antara tunggu isyak tu, orang biasa kalau kat surau dulu-dululah sebelum PKP, kita dengar ceramah agama. Tapi sekarang tak boleh buat ceramah agama. So kat rumah sambil berzikir, tuan-tuan. Kalau let's say tadi saya buat asar, nah saya buat maghrib, lepas saya bagi salam, sambil saya berzikir, saya duduk macam ni. Bukan duduk ialah angkat kaki satu kaki ni, letak di atas satu kaki yang sebelahnya. And then kalau boleh nak dapat kesan lagi, tuan-tuan, ini adalah akan meregang otot-otot betis di sisi ni, yang juga penting untuk bahagian lutut, tuan-tuan. Ini penting baik untuk bahagian lutut. Okay? So what you do lah, tindih, maknanya ingat, angkat, letak atas kaki, atas betis tu lagi. Once you are in this position, you nak dapat lagi kesan tinggi, kesan stretch, kesan tinggi pada sisi betis untuk lutut, you tarik hujung jari kaki. Ibu jari, anak jari yang ketiga ni, you tolak, you guna ni, pull it towards you. So you can feel more stretch daripada hujung ni sampai sini. This is great untuk relaxation, untuk betis dan juga untuk lutut. At least 30 seconds, tuan-tuan. At least lah. Seboleh-boleh kalau dapat 1 minute. So basically, sambil istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan maghrib kita istighfar 10 kali dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dan tu pun dah lebih daripada 30 saat. Belum lagi masuk subhanallah, belum baca ayat kursi lagi ni, tuan-tuan. So, dan you pindah sebelah sini pula. You tukar kepada sebelah sini pula. Sambil berzikir, tuan-tuan. Jadi, kita ni duduk saja. Tak ada faedah. Rugi. Ini rugi, tuan-tuan. Ini rugi. Membazir peluang. You are going to spend the same time untuk berzikir. Why not reap the benefit? Letak kat sini. Okay. Okay, now. Another one. Ni maknanya sama kan? You do this tarik ni. You can do just one set. Ataupun nak lebih kesedap lagi, you can do second set. Up to you lah. Ikut atas masa. Ikut atas. Next stretch you can do lah. Ni. Ini supaya tak sakit pinggang. Ini satu juga untuk ubat tak nak sakit pinggang, tuan-tuan. Tak nak sakit pinggang. So, ingat jangan sesekali kaki rapat macam ni, tunduk pegang macam ni. Ini haram. Jangan buat. Kenapa tak boleh buat? Rosak pinggang. Jahanam belakang ni. Kononnya, aku lentiknya. Lentiklah. Rosak kat sini. Kecuali you ada an atlet yang dah terlatih, lain cerita lah. You orang awam, you jangan buat ni. Rosak pinggang. Cedera tak sampai-sampai. Bukan hari ni, kemudian hari. Dosa hari ni akan dia balas kemudian hari. Okay? Kena faham ya? So, macam mana nak halalkan dia, nak dapat faedah dah? Tindih kaki. Tindih kaki. Maknanya, you silang kaki macam ni. Okay, kiri. You akan pegang ibu jari dan jari kedua ni. The first two toes in particularly ibu jari. Pegang ibu jari, tarik sama dia. Pastikan bila dah tarik, kalau boleh, luruskan lutut. Dua-dua lutut. Tarik, tunduk serendah-rendahnya. You akan terasa habis tarik ni. Daripada paha belakang sampai ke pinggang. Mungkin kali pertama orang tak biasa buat, akan rasa, tak selesanya. Lama-lama, it become normal. Ini, siapa yang bermasalah sakit pinggang, tolong buat senaman ni. Rugi kalau tak buat. Okay? Lepas, let's say you dah buat sebelah kanan, bila nak tukar sebelah kiri, jangan terus pergi. Recover dulu sekejap. Take subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan pergi. Sama juga. Sambil buat, sambil berzikir. Okay? So, just one set. When you hold this position, ambil masa sekurang-kurangnya 30 saat. Each side 30 saat.
Next exercise atas sejadah. Ini juga untuk masalah sakit pinggang. Kalau tegang-tegang pinggang. Salah satu punca utama sakit pinggang, apart from because of hamstring being tight, ialah kerana punggung. Main reason adalah punggung, tuan-tuan. So, what you do lah, kalau kat rumah lah, you letak kaki, satu lagi, cross over to the other side. From here, you tarik ni. Tarik lutut ni ke dada. Tarik lutut ni ke dada, biar touch. Serapat yang boleh. So, hold that for 30 seconds. And then kalau you nak dapat more challenge, then what you do lah, you lipat kaki ni. Then you gonna get more challenge. Kalau lurus, dah ada kesan. Tapi you nak rasa, nak lebih mencabar, lebih kesan, you lipat kaki ni. Then you found that it is more challenging for you. Okay? Lebih kesan. So, you buat kanan, juga buat sebelah kiri.